Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi untuk sesi video kali ini. Saya nak share macam mana kita nak mencari bahan. Okey, sekarang ni kita dah masuk dalam page Co-op MKM. Okey, video yang terdahulu saya dah share macam mana kita nak buka page. Kemudian macam mana kita nak schedule posting kita. Okey, nanti saya akan ulang lagi untuk video yang pertama tu pada kali ini. Tetapi yang paling penting kat sini adalah perkara yang paling kritikal adalah macam mana kita nak kumpul bahan. Okey, cuba bayangkan setiap hari kita nak buat 7 posting dan kita kena ada 7 bahan satu hari. Kalau sebulan ada 210 bahan dalam masa tempoh sebulan. So, nak cari bahan ni agak kritikal dan kalau kena cara dia akan menjadi mudah. Alright. So, sebenarnya inilah kelas yang saya nak buat. Kelas yang kita nak buat kepada page editor. Macam mana kita nak uruskan Facebook page kita semudah kacang. Alright. So, apa page editor boleh buat dan apa yang tak boleh buat antara syllabus dalam kelas tu. Dalam kelas ni saya kira saya cover hari ni lah. Okay. Page editor boleh buat apa dan apa yang tak boleh buat. Sebenarnya page editor ni dia boleh buat semua kecuali dia tak boleh tukar password. Dia tak boleh lantik editor, dia tak boleh tukar password. Tapi segala apa yang ada dalam page ni semua dia boleh explore, dia boleh klik, dia boleh tengok. Okay. Sebagai contoh publishing tool. Yang banyak kita akan pakai adalah dekat publishing tool. Okey. Kalau tak jumpa publishing tool, pergi dekat more inside. Dekat more lah. Publishing tool ada dekat more. Okey. Yang keduanya kita akan tengok inside. Inside ni dia agak critical. Dia lebih kepada statistik data berkenaan dengan kita punya page. Sorry. Right. So, kita sebenarnya kalau kita jadi editor ni, kita tak nak shock sendiri. Seperti video yang sebelum ni, kita tak nak shock sendiri sebagai editor. Kita main taram, yang bulldoze, yang main belasah, yang kita nak post apa kan. Tetapi kita nak bagi orang shock dengan page kita. Macam mana nak bagi orang shock dengan page kita? Dalam video yang lepas saya dah tunjukkan. Pergi dekat publishing tool. Kita boleh nampak dekat sini. Kan? Kita boleh nampak dekat sini. Reach dengan engagement. Kita nak pastikan posting kita tu, dia punya reach dengan engagement dia tinggi. Kita nak pastikan reach dengan engagement dia adalah tinggi. Kalau setakat 11-1, nothing. Okay? Ini hanya untuk likers kita. Kalau kita dah ramai fan ataupun likers. Sorry. Kalau kita dah ramai likers, sekarang ni baru 1,300. Jadi dia punya statistik tu adalah bergantung kepada jumlah likers kita. Kalaulah likers kita tu kita ada 10,000 orang, angka ni dia akan berubah. Angka ni akan lebih banyak lah. That's why kita nak pastikan likers kita ramai. Okay. Kelebihan Facebook page, dia boleh kita boleh dapat likers unlimited. Ada orang likers dia, fan dia sampai 1 juta. Likers. Contoh Azizan Osman. Okey, tak percaya, jom kita tengok kat sini kan. Azizan Osman. Kita cuba tengok dia punya page dia. All, okey ni. 1 million. 1 juta orang like page Azizan Osman. Ni page dia yang kedua, 36,000. Alright. Okay, kalau nak tengok lebih lanjut, kita tekan page. Kan? So, kita boleh lihat lah. Dalam ni Azizan Osman punya page, banyak lah dia punya ni kan. Kalau nak tengok statistik tu, kita tengok all. Okay. Nampak 1 million. 1 million ni maksud dia apa? 1 juta likers. Jadi that's why lah kalau dia post apa-apa, cuba tengok engagement dia. Tengok kalau kita post nampak ni jumlah dia.
Likers dia 1.067 juta. Itu like fan dia. Yang follow dia 1.1. Yang tak like tapi follow dia. Cuba tengok. Kalau dia post apa-apa. Ni dekat sini. View saja 114,000 view. Sebab dia ada 1 juta fan. Jadi view tu ramai. Komen pun ramai. Nampak? Share pun ramai. Cuba bayangkan. Seorang share. Dia akan share dekat Facebook profile. Kalau seorang ada katalah 1000 friend, tu bayangkan. Kalau 276 darab dengan 1000 fan, kira lah kan. That's why lah, nampak. Dia punya posting taklah power sangat. Dia ni kebanyakannya, tak tahulah, ini bukan dia buat sendiri. Dia ada team lah yang buat benda-benda ni. Copy paste pun. Kadang-kadang dia edit sikit. Tapi tengok. Ni sikit. Nampak? Hari Ibu ni sikit. Okey. Okey, apa lagi? Tengok apa yang dia post. Okey, dia post ni 15 share. Nampak 48. Ini pun dah semakin merosot kan. 83 share. Kan? Ini 1 million punya cerita. Kan? Cuba bayangkan kita. Facebook kita ni. Kan? Baru ada 1116. Sekejap ya. Baru ada 1116 fan. Kita nak mengharapkan banyak mana sangat orang akan share kita punya posting. Sekejap, line internet tak apa nak stabil. Okey. Nampak kita punya fan lah. Ini adalah jumlah fan kita. Ini followers. Followers ni maksud dia tak like page kita, tapi dia follow saja. Nampak ni? Ni yang like. Kalau keluar gambar dekat sini adalah kawan-kawan kita. Macam saya, ini adalah kawan-kawan saya. Ada 173 orang kawan saya yang like Facebook page Co-op MKM. Okey. Jadi kalau masing-masing tengok dekat sini, berapa orang friend awak yang like Facebook Co-op MKM. Kalau tak ramai, awak invite lah. Tekan invite, dia akan invite kawan-kawan awak. Bukan kawan-kawan koperasi tau. Kawan-kawan kita sebab kita login dekat profile kita. Alright. So, kena tengoklah dia punya ni kan. Okay. So, sekarang ni kita nak pergi kepada topik. Topik kita adalah macam mana kita nak cari bahan. Kita nak buat posting ni, dia kena pastikan orang syok dengan posting kita. Bukan kita syok sendiri. Maksud kita syok sendiri apa? Kita main belasah. Kita rasa kita dah bagus. Kita rasa ayat kita dah power. Kita rasa macam hebat. Okay. Kita pun post. Tengok ni. Reach 11,1. Nak kata bagus tak bagus, hebat tak hebat kita bergantung kepada fan kita. Bergantung kepada likers kita. Kalau dia suka, kita bagus. Kalau dia tak suka, kita tak bagus. Okay? So, kita nak kena challenge diri kita lah. Kita nak kena cabar diri kita. Macam mana nak menghasilkan konten yang bagus. Konten yang bagus ni sebenarnya macam video yang lepas saya dah tunjukkan. Konten yang bagus tak semestinya satu karangan yang panjang berjela. Kan kita recall balik video lepas. Macam ni contoh kan. Konten yang bagus. Kan? Bagus sebab daripada 1000 reach ataupun 1000 likers kita, ada 896 orang yang reach. Tinggi ni. Menghampiri 900. Tinggi sangat. Memang tinggi sangat. Tak pernah terjadi. Pernah terjadi dulu sekali lah masa saya share buku latihan IKM sepanjang tahun. Itu boleh dapat 1000 lebih. Dia punya reach. Okay? Engagement pun 100 lebih. Memang. Tapi dia sebenarnya bergantung kepada apa yang orang nak. Bukan apa yang kita nak bagi. Dia bergantung kepada apa orang yang nak. Jadi kita kena peka, kita kena sensitif, kita kena main perasaan orang. Main perasaan orang macam mana? Kita nak minta orang cinta ataupun orang suka dengan page kita. Alright. So kalau setakat yang macam ni, nothing lah, nothing. Sebab ini memang try and error. Tengok Ikmal punya post kan. Selamat menyambut Hari Wesak. Boleh tahan juga 60 reach. Kan ada 5 post engagement kan. Engagement ni dia ada 3 benda. Orang klik, orang like,
orang share. Okay, engagement. Ini yang lalu di newsfeed Facebook masing-masing reach ni. Tak kisahlah, yang paling penting kita yang nak kisah sekarang ni adalah kita nak tinggikan angka-angka ni. Dan kita tetapkan hari tu, kalau boleh kita nak dekat sini berapa hari tu? 100 Okay, 100 sini 30. Alright, 100 kat sini 30. Kalau boleh dapat reach 100 tu hebat. Memang hebat. Hebat sekarang ni. Ini kita panggil super hebat. Okay, kita buatlah nanti kategori kan. Siapa dapat 100, dia memang editor yang hebat. Posting dia, okay, menyebabkan dia menjadi hebat. Kalau dapat 200, dia wow, hebat gila kan. Kalau dapat 3 hingga 500, ya Allah hebatnya, Masya Allah kan. Kalau dia boleh dapat 1000, superb. Cermelang, terbilang, gemilang, lekat tulang. Right. So, kita nak dapat yang ni. Okay. So, nak kena uji lah. Kena uji. Cara nak uji adalah post saja. Post saja. Okay. Apa yang kita nak post. Okay. Kita balik kepada apa yang kita nak post. Okay. Tugas editor saya beritahu. Okay. Apa yang kita nak post. Apa yang kita nak post. Okay. Apa yang kita nak post. Okay. Saya dah senaraikan apa yang kita nak post. Kita akan setkan jadual 7 kali posting. Alright. So, yang kita setkan adalah mengikut masa. Ini posting yang pertama. Setiap hari Setiap hari without fail. Tanpa gagal. Setiap hari orang kena buat posting. Dia punya komitmen dia adalah sekali saja kerja dalam satu hari. Bukan 7 kali. Okay. Ikmal 5 pagi. Info Ramadan je. Cari gambar, cari poster. Belasah info Ramadan. 10 pagi. Tip bermanfaat. Tip ni macam-macam. Okay. So ini nak type sendiri. Bukan type sendirilah. Bagi saya copy paste. Nanti kita tengok tip-tip yang bermanfaat. Tip yang ada kaitan dengan koperasi. Tip yang ada kaitan dengan usahawan. Tip yang ada kaitan dengan bisnes. Sebab kita punya page ni adalah page co-op. Jadi kita tak nak lah kat situ tip buat kuih kan. Dia memang bermanfaat. Itu sesuai untuk share dekat profile. Okay, untuk bisnes benda tu tak sesuai sebab dia tak related dengan kita. Tapi kalau nak share tip macam mana nak perap sate, boleh. Sebab kita ada menjual sate. Kalau kita nak bagi tip macam mana kelebihan insurans kan, risiko-risiko jika kereta anda tidak ada insurans, yang tu boleh share dekat page sebab ada related dengan bisnes kita. Alright. Apa lagi kan, event, macam mana nak buat event yang baik sebagai contoh kan. Itu ada kaitan. Nak bercakap pasal website kan, ada kaitan sebab itu adalah bisnes yang kita jalankan. Semoga dengan tip yang kita bagi itu, orang berminat untuk nak ambil produk dan services yang kita tawarkan di Co-op MKM. Alright. So, ini Liza akan buat 10 pagi. Kerja Liza setiap hari 10 pagi. Tip bermanfaat. Apa-apa saja yang bermanfaat untuk koperasi yang related dengan koperasi. Alright. So, Hafizah akan buat 2 petang. Umum, info-info umum ataupun sharing. Macam contoh PKP, COVID-19. Lebih kepada community lah. Community kan. Umum, apa saja kan. Info tentang usahawan. Yang ni boleh bincang lah. Ini kat sini info usahawan boleh. Info bisnes kita boleh. Ini umum, PKP, apa-apa saja yang umum yang orang cakap tak nampak personal. Okay, umum tapi tak nampak personal. Macam kita contoh lockdown kan, PJ lockdown sebagai contoh kan. Boleh kita nak masukkan dalam ni, tak ada masalah. Tapi janganlah hari-hari cerita pasal lockdown kan. Hari-hari lockdown, hari-hari lockdown, hari-hari cerita pasal PJ. Tak boleh lah kan. Kita nak kena pelbagai. Sebab fan kita, public dekat sana tu ataupun netizen dekat sana tu, dia nak satu benda yang pelbagai, yang dia boleh dapat info dan manfaat. Alright. So kita nak cuit hati dia supaya dia seronok dengan kita. Okey, 5 petang. Ini kita bagi Fahaz buat. Okey. Joke, cerita ataupun sharing. Okey, direct share boleh. Direct share ni maksud dia, kita pergi dekat Facebook mana-mana. Contohlah saya masuk Facebook IKM. Kan selalu ada bicara ilmu kan.
pukul 10 pagi ada bicara ilmu. Tekan dia share. Masa kita tekan share tu, pastikan, contoh. Okey, saya pergi kepada IKM, Institut Koperasi Malaysia kan. Okey, cara nak share, pergi dekat page. Okey, IKM ada 17 likers. Okey, 17,000. Bukan 17 orang, 17,000 likers. Okey, kita tengok ada benda yang bermanfaat sebagai contoh kan. Okey, salam nuzul Quran daripada Pak Pin. Okey, sebagai contoh, ni apa ni? Live ini rasa ni apa, Omar Sterling kan. Masa kita nak share tu, pastikan bukan gambar kita. Ni masa kita nak share ni. Kan, masa kita nak share ni, kita kena klik dekat sini, tukar kepada ni, Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia. Atau tekan share, dia akan minta tanya ni. Jangan share now public, share to page. Saya ulang Dia ada dua cara. Kita rasa katalah video Omar Sterling ni sangat bagus, kita nak share. Kita nak share ke page co-op. Dia ada dua cara. Satu, klik dekat anak panah kecil ni, tukar kepada page co-op. Okey. Awak boleh tahulah sama itu page co-op ataupun tak. Tengok kat sini muka dia kan. Ni muka saya. Kalau saya share, saya masuk dalam saya punya profile. Pergi dekat Koperasi Kaki Tangan. Nampak ni dia tukar kan. Atau tekan share. Okey. Share to page. Ni, share to page. Okey, klik share to page. Dia akan tanyalah page mana. Disebabkan saya ni banyak page yang saya ada. Okey, klik Nampak ni. Nampak? Kan? So, tekanlah post. So, saya tak boleh nak tekan post sebab benda ni saya dah share dah sebelum ni. Alright? So, itu saja kerja dia. Sangat mudah. Kerja sharer ni adalah sangat-sangat mudah. Okey, kita balik kepada page kita. Okey. Kerja seorang sharer ataupun page editor yang diberi tanggungjawab untuk share, sangat mudah. Dia hanya klik saja, lepas tu tak payah buat apa. Tapi masa nak klik tu, sebab nak share ni, dia kalau live video, kalau kita share pukul 10, live tu pukul 7, dia akan keluar dekat page kita pukul 10 lah. Time masa bila kita share. Alright? Okay, no worry. Benda tu dia kena hari-hari buat baru tahu lah. Ini pun sama. Fahaz akan buat 5 petang. Joke, apa-apa cerita yang berkaitan dengan, tak kisahlah apa-apa kan. Bisnes, usahawan, apa-apa boleh masukkan. Kalau kita ada cerita-cerita yang ada teladan dan sebagainya kan. Sebab benda-benda ni orang suka ni. 2 petang ni kenapa kita nak letak direct share macam ni? Sebab orang kadang-kadang letih time ni. Orang kalau waktu kerja ni dia dah lepas pada waktu rehat. Jadi dia tak nak pening-pening kepala sangat. Petang ni dia nak balik kerja kalau hari kerja lah. Okay, dia nak baca pun tak terlalu panjang sangat kan dia punya ni. Tengoklah, malam boleh. Malam ni kena ni kerja Khalidah. Okey, Khalidah akan buat 7 malam. Tip usahawan koperasi kena type sendiri. Okey, 9 malam menjual secara halus soft sell. Soft sell ni kita nak jual produk-produk kita lah. Okey, 11 malam Hakim. Bermaksud dia kat sini, kita ada 7 kali posting sehari. Tetapi kerja kita satu hari hanya sekali sahaja. Kan, sekali saja. Tak ada pun tulis nama kat sini 2 kali. Alright? So, itulah. Nanti saya akan share nota ni dalam grup WhatsApp. So, kita boleh tengok lah. Okey. Itu yang pertama. Yang nombor 2-nya adalah apabila kita nak buat posting, kita jangan direct posting dekat sini. Saya nak minta semua orang pergi dekat publishing tool. Okey. Kalau kita buat direct posting tu, dia adalah real time kan. Kita pergi dekat publishing tool, kita pergi dekat create post. Okey, kalau tak jumpa publishing tool, klik dekat more. Dia akan ada bawah more, publishing tool lah. Create post. Okey, bila kita dah create post, kita type lah apa yang patut kan. Kalau kata siapa yang nak kena menaip lah. Siapa nak kena tak perlu menaip lah. Bergantung pada jenis share yang kita nak buat. Alright. So, saya cari bahan dulu. Sebelum saya nak buat sharing, saya cari bahan dulu. Okey, sebagai contoh. Saya ada beberapa link dekat sini. Contoh ini, link Fahdi.
Allahu Akbar. Saya tekan apa yang Facebook tadi kan, sekejap saya undo balik. Okey, ni adalah Fahdi Ghazali punya ni. Saya pergi kepada blog dia. Okey, dalam blog ni ada kisah benar. Okey, Fahdi ni tak boleh guna sangat sebab dia menjual. Kejap saya pergi dekat EU ni apa ni? Ifah Khairi. Okey, kita tengok. Ifah Khairi punya blog, cabaran usahawan ketika COVID. Okey, kita jangan susah-susah diri untuk nak menaip, nak buat ayat sendiri sebab kita bukan pakar dan banyak lagi kerja lain kita nak buat kan. So kat sini dia cerita wabak, kena baca sikit lah. Tidak nafikan COVID apa benda ni kan. Masalah kita apa berlangsung selama sebulan tapi menjadi ni apa lagi. Inilah negara China. Namun okey, dia kata usahawan mana apa dia kata setengah perniagaan berubah, tidak keseluruhan tapi sebahagian. Sebab saya nak cari bahan pun pening kepala kan. Bagi setengah premier ditutup, Gunung Tikai, SME Micro, apa dia nak cerita ni. Okey, kalau tak jumpa, kita pergi back. Kalau tak jumpa lah, Allah. Kalau tak jumpa apa yang kita nak cari tu, kita boleh cari tajuk lain. Tip travel untuk berniaga. Mencari idea perniagaan. Contoh kan, ni kita ambil satu. Okey, dua expo. Ni kita boleh buat lah. Saya pergi dekat nota saya ni. Contoh kan. Ke bawah ni saya masukkan. Untuk mencari idea macam mana, perhatikan masalah saya di bawah. Ya, masalah hasilnya. Mana tadi? Salah satu daripada saya suka adalah travelling, bukan holiday. Ketika di luar negara, mata saya akan mencari. Okey, kata lain ni kita buat ni kan. Copy. Okey, saya letak dekat sini. Paste. Okey, saya copy lagi. Kita ambil satu tip. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek sangat. Okey, kita paste. Dia kata apa? Mencari idea perniagaan. Okey, kita ubahlah kat sini. Okey, saya sentiasa muka. Saya produk di luar negara dan Malaysia. Jauh perjalanan nampak. Buang dalam ni. Jauh perjalanan luar perniagaan seringkali kita akan menjumlahkan sebenarnya 3 idea perniagaan dalam satu trip. Ada kalanya mendapat lebih, ada kalanya kurang. Tapi insyaAllah meletakkan tak reti pula nak guna. Tapi boleh nak guna ni, tapi nak kena duduk sit down lah. Contoh lah, saya anggap saya dah edit lah. Kita anggap ini kita dah edit lah, cari ayat yang sesuai kan. Kalau nak buat dalam video ni, nak tunjuk tak terlalu panjang dia kan. Alright, so kita post. Kita paste lah kat sini. Nampak? Okey, bila kita dah paste kat sini, semua dah ada kan. Okey, mencari area perniagaan. Saya selalu, ini style saya lah. Saya akan buat garisan. Saya akan enter. Okey, perenggan saya akan enter. Jadi bagi nampak jauh sikit lah, senang orang nak baca. Okey, di bawah ni saya akan letak footer. Okey, footer yang selalu saya akan pakai yang ni lah. Okey, yang ni. Allahu Akbar. Mana dia tadi hilang? Tu lah, nak kena sensitif sangat. Sekejap. Copy. Allah. Kalau kita klik dekat luar, dia akan hilang kan. Dia sebenarnya bukan hilang, dia duduk kat belakang tu. Okey. Alright. Jauh sangat. Okey. Enter. Okey. Enter. Alright. So, dekat sini kita jangan klik tempat lain nanti. Alright. Copy. Okey, kita minimize dekat
pangkal yang keluar facebook.com tu. Okay, ini adalah hashtag. Alright. So macam ni pun dah cukup. Okay. Okay, dia punya ni kan. Alright. So dia sebenarnya ni kalau kita nak letak kat poster, letaklah alamat-alamat ni. Okay. Footer tu kalau nak letak dekat poster, dekat gambar. Ini kita buat macam ni dah cukup. Alright. So gambar apa kita nak masuk? Okay, ini dia cerita pasal idea perniagaan. So kita pergilah dekat Google. Kita carilah business. Okay. Ataupun kita cari ideas. Kan, ideas. Okay, kita enter. Klik dekat images. Okay, nampak ni ada ideas banyak ni kan. Alright. So ada ideas banyak. Okay, kita klik. Okay. So cara yang paling mudah adalah right click, copy image. Pergi dekat tempat tadi ni, dekat tempat sini, klik paste. Okay, dia akan keluar image. Nampak? Okay. So tunggu, gambar baru dah keluar. Nampak? Dah ada kan? So semua dah masuk dalam ni. Ini dia punya ni. So jangan share now. Kita share ikut masa yang kita punya. Contoh saya ambil ini 10 hari bulan. Kita ambil katalah sebagai contoh 31 hari bulan. Masa dia kalau ikut share tadi, tips usahawan 7 malam. Kata yang Khalidah punya kan. Okay, 7 malam. Ini umpama macam Khalidah punya lah. Okay, 7 malam. Siap. Tekan schedule. Alright. So tunggu bagi dia habis dulu. Tunggu sekejap ya. Kenapa ni? Okey, dah siap. Publish kan? So kita pergi dekat schedule, kita tengok. Ada tak? Ni nampak dah ada kan? 7 malam 31 Mei. Okey. Sebab yang ni saya tak edit tau ni. Kalau kita nak tengok posting kita klik lah. Nampak? Dia akan rupa dia macam ni lah. Taklah panjang sangat. Okey. Taklah pendek sangat. Tapi at least something. So sebab kita ni beginners, baru kita nak start. Jadi jangan cari perfect sangat. Kita tak nak kepada perfect. Tapi kita nak konsisten, kita share. Okay. So nanti sebenarnya ini boleh edit ni. Cara nak edit lah pergi dekat titik 3 ni. Edit post. Okay. So kita boleh ambilkan ni, tukar saya kepada kita. Kan. Kita. Kan idea dalam satu trip ada kadang-kadang kurang. Tapi meletakkan matlamat insyaAllah dapat juga ni. Menggunakan teknik saja alhamdulillah dengan idea kita. Contohlah. Kena baca betul-betul lah. Orang akan berlaku dalam masa sama. Kita akan turut perhatikan strategi. Kan. Strategi dan kaedah promosi dengan negara lain mungkin unik. Kaedah ini juga kita akan belajar. Okey, kalau nak tambah kat sini, letak kat situ, semoga bermanfaat. Alright. So rasa macam dah tune. Okey, saya save. Saya nak reschedule letak hari ni. Kita test tengok idea ni. Kita letak hari ni 10 hari bulan. Hari ni 10 hari bulan Sunday. So action reschedule. Nak tukar tarikh kan. Kita letak hari ni pukul 7 malam. Okey, Khalidah punya pukul 7.00. Alright. 10 Mei 7 malam. Nanti kita tengok 10 Mei 7 malam apa cerita. Result dia lambat dapat. Kita tengok siapa lagi. Direct info sharing visa. Pukul 2 dah lepas 5. Boleh juga ni. Usahawan 7 malam. Sekarang dah pukul 4 kan. Boleh lah. Kita buat 5 petang boleh juga. Tak kisahlah, tak kisah. Okey, 7 malam tak apa, kita tengok nanti. Sebab 7 malam kalau boleh saya nak fokus kepada apa yang berkaitan dengan puasa apa tu kan. So tak apa, kita schedule pukul 7 malam. Tekan schedule. Okey, dia akan keluar nanti 10 Mei. Hari ni 10 malam, 7 malam kita tengok. Adakah posting kita, konten kita ni kita syok sendiri ataupun orang syok dengan kita?
Okey, kita nak try and error ni, kita tengok nanti. Okey, nak tengok dia kita tengok esok lah. Malam ni, tengah malam ni ke kita boleh tengok berapa orang yang akan 31 Mei. Salah. Sorry. Tarikh dia tu reschedule 10 Mei reschedule. Betul lah, reschedule lah kan. Okey. Tadi kenapa dia keluar 31 Mei? Okey, kita tengok nanti sama ada kita shock sendiri ataupun orang shock dengan kita dengan menggunakan posting yang macam ni. Dengan gambar dia kan. Dengan ayat dia macam ni, adakah orang shock dengan kita? Kalau orang shock dengan kita, kita kena teruskan supaya kaedah ataupun teknik yang kita guna ni adalah teknik yang betul. Alright. So setakat itu dahulu saya nak share kepada semua editor. Kita tak boleh bekerja seorang, kita kena bekerja dalam tim. Masing-masing ada peranan masing-masing. Sebab sekarang ni PKP dah pun lanjut sampai 9 Jun. So kerja kita lebih kepada more to online. Nanti kalau kita masuk pejabat pun kita akan buat kelas online. Semuanya online lah. Dan ini adalah pilot test kita. Okay? Untuk nak team up dalam satu team. Untuk nak memastikan kita punya Facebook, Co-op MKM punya Facebook mendapat perhatian daripada netizen dekat luar sana. Okay? So cara dia adalah kita membuat posting yang konsisten dan kita nak bagi orang shock dengan posting kita. Bukan kita shock sendiri ya. Alright. Semoga ianya bermanfaat dan ianya boleh digunakan untuk kerja-kerja editor. Okey, kita jumpa dalam video yang akan datang. Saya tak pasti lagi topik apa, tapi lebih kepada pembelajaran yang seumpama macam ni lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.